Seperti mana kata Datuk Seri Najib, ahli-ahli UMNO, pemimpin UMNO, biarlah berani untuk bersuara. Maka hari ini saya memilih jalan untuk benar-benar berani bersuara pandangan dan pendirian saya tentang politik nasional yang sedang dihadapi. Sama ada pandangan ini popular atau tidak, bukan menjadi kayu ukuran bagi saya. Cuma saya mendoakan agar pendirian dan pandangan saya harus berupa pendirian dan fakta yang benar. Tiada yang terselindung. Apa yang tersurat, itulah juga yang tersirat, insya-Allah. Saudara-saudari sekalian, UMNO itu tidak diwujudkan hanya kerana untuk menjadi seorang wakil rakyat atau menteri atau kerajaan. UMNO itu tidak mungkin dilahirkan kalau tidak di dalamnya ada roh keagamaan di kalangan anak bangsa dan anak watan. Setelah negara kita ini diperintah, ditadbir, dijajah oleh bukan sekadar orang-orang yang tidak sebangsa. Kerana orang Melayu, kalaupun tidak sebangsa, mudah kita terima. Apalagi Melayu itu adalah Jawa, Melayu itu adalah Minang, Melayu itu adalah Mamak, Melayu itu adalah Malbari, Melayu itu adalah Boyan, berbagai-bagai. Tetapi kita boleh terima bangsa yang berbeza-beza. Tetapi kebetulan 446 tahun kita berada di bawah pemerintahan orang-orang kuasa-kuasa yang tidak seagama, baik Portugis maupun Belanda maupun Inggris maupun Jepun maupun Siam, yang memerintah negara kita 446 tahun adalah daripada kalangan pemerintah yang tidak mendukung tanggungjawab utama kita sebagai umat, yakni untuk menjaga, menegak, mempertinggikan syiar agama kita. Bukan hanya sekadar soal bangsa, kerana manusia itu bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ini adalah sebahagian daripada khalifah. Kita berikrar sepanjang hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seluruh hidup kita dan mati kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Lantaran ratusan tahun kita tidak dapat menegakkan agama kita seperti mana yang sewajarnya, kerana kita berada di bawah pemerintahan orang lain. Maka yang mencetuskan dalam hati sanubari orang-orang Melayu pada ketika itu, yang mendorong untuk bergerak ke arah mencari kuasa dan kedudukan, adalah roh keagamaan yang ada dalam diri dan jiwa kita. Ditulis dalam buku-buku sejarah bagaimana pengaruh-pengaruh alim ulama begitu besar dalam kita belajar untuk berpolitik mencari sebuah kemerdekaan. Bagaimana penulisan-penulisan Syekh Jalaluddin Al-Afghani dan gerakan-gerakan Islam seantero dunia telah menyemarakkan, walaupun terdapat sebagian berpendidikan barat, tetapi peranan alim ulama, peranan guru-guru, peranan ustaz-ustaz, peranan kiai-kiai dalam negara kita turut menyemarakkan. Daripada Gunung Semanggol di Perak sampailah kepada Istana Besar di Johor, daripada Perlis sampailah juga kepada Sabah dan Sarawak kemudiannya. Jangan dinafikan, yang menggerakkan dan mendorongkan itu adalah roh perjuangan atas pendidikan dan didikan keagamaan di kalangan pejuang-pejuang yang terawal dan terdahulu. Ini fakta sejarah. Dan dalam Islam dan juga dalam sejarah,
pergaduhan dan perpecahan itu hampir-hampir merupakan fitrah manusia. Seawal wujudnya Adam dan Hawa, apabila beroleh dua orang putra Habil dan Qabil, maka dua orang ini bergaduh dan berperang. Pergaduhan dan peperangan di kalangan abad manusia telah mencorakkan peradaban dunia di peringkat yang awal. Sejak civilization di lembah Mohenjo-daro dan Harappa, ataupun di Yangtze, ataupun di negara-negara Rom dan sebagainya, adalah digerakkan dan dimatikan oleh perpecahan dan pergaduhan. Di awal kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebelum baginda sampai di kota Madinah, orang asal di Madinah daripada kaum Aus dan Khazraj telah bergaduh dan berperang 120 tahun tanpa henti. Berketurunan, berperang dan bergaduh, sehingga kejayaan yang dibawa runtuh, masyarakat menjadi lemah. Dan ini tidak terhad hanya kepada permasalahan yang berlaku di peradaban Timur Tengah, malah di negara Rom. Bagaimana dua orang sahabat akhirnya berbunuh, di antara Brutus dan Julius Caesar, sahabat yang paling karib. Apabila Julius Caesar menjadi sebegitu bongkak dan tamak untuk menjadi orang yang paling berkuasa dalam Rom yang ketika itu sebuah republik, bukan sebuah monarki, Brutus kebimbangan, kerosakan terjadi kepada Rom. Akhirnya Brutus menikam dan membunuh Julius Caesar sambil berkata, "It is not that I love Caesar less, therefore I kill him, but because I love Rome more." Bukan kerana aku tak sayang dah pada sahabatku Caesar, tetapi kerana aku lebih sayang kepada Rom, maka antara dua sahabat akhirnya saling membunuh. Kononnya atas nama kecintaan kepada negaranya. Sedangkan selepas matinya Julius Caesar, budaya membunuh sesama kawan menjadi satu kebiasaan. Assassination after assassination. Satu pemimpin naik, satu pemimpin dibunuh. Dan akhirnya Rom menjadi lemah kerana perebutan kuasa dan saling berbunuh-bunuhan. Apakah penyelesaian kepada budaya yang sedemikian? Allah telah menghantar junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dakwah yang sukar di kota Mekah, kerana asabiyah yang kuat di antara kabilah dengan kabilah, dan menolak kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi melakukan hijratul Rasul dari Makkatul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Dan antara perkara terawal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya meninggalkan budaya fanatisme, rasisme, kesempitan yang disebut sebagai asabiyah, dan menggantikannya dengan peradaban yang lebih luhur, yang berpaksikan kepada ajaran agama, yang mengajak manusia kembali berpegang pada prinsip-prinsip keagamaan seperti mana yang digambarkan dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah, yakni panduan Allah, agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dalam beberapa surah yang lain, Allah SWT memperingatkan kita yang menjadi prinsip dalam perjuangan kita, agar janganlah kita saling berbantah-bantah
tanpa had, sehingga kita nescaya kita akan menjadi lemah. Dan juga dalam Al-Quran disebut, janganlah kita secara sembrono mengambil musuh menjadi kawan, kerana mereka itu dalam hati mereka sentiasa mencari jalan untuk melemahkan kita. Maka ini adalah antara prinsip-prinsip dalam perjuangan. Walaupun pergaduhan dan perpecahan itu perkara hampir fitrah, semangat dan keimanan harus mendorong perjuangan kita merapatkan saf, menyatu padukan, bersederhana, banyak berunding, bertolak ansur dengan batasan-batasan yang tertentu. Dan yang terpenting, sekiranya kita kebuntuan dalam usaha kita mencari jalan dalam perkongsian apa juga, kembalilah kita kepada Al-Quran, kembalilah kita kepada panduan agama, bukan kembali kepada suara majoriti semata-mata, bukan kembali kepada kumpulan dan puak untuk kita menyongsong idea-idea kita tanpa kita mengingati dan memikirkan apakah perbuatan kita itu selari dan selaras dengan prinsip dan dasar kewujudan pati kita, sehingga kita tidak kenal siapa kawan dan siapa lawan. Kita tidak tahu di mana pepat di luar dan rencong di dalam, sehingga kita kabur antara gunting dalam lipatan. Kerana mengejar yang sedikit, kita kehilangan yang banyak. Awas supaya jangan jadi kejar tak dapat, yang dikendong pula jatuh berciciran dalam perjuangan. Jangan pula kita menang sorak kampung tergadai. Tidakkah belum cukup 22 bulan Allah Subhanahu wa taala menguji hati kita? Dan bertanyalah, kalah kita kerana apa? Paling mudah kita menyalahkan orang lain. Kita kalah, kita salahkan orang lain. Kerana paling payah ialah untuk kita bermuhasabah dan menerima kesilapan-kesilapan kita. Kalau kita tidak mau dan tak berani menyuarakan kesilapan kita dan lupa sejarah yang telah sama-sama kita lalui, kita akan melakukan kesilapan berkali-kali kerana kita enggan belajar daripada sejarah. Apakah kita lupa? Saya dah sebut di sini 5 peristiwa yang menunjukkan bagaimana akhirnya kita dan juga rakan-rakan kita malah pati-pati musuh kita. Daripada kuat menjadi lemah, yang kesemuanya adalah datang daripada satu punca, yaitu lupa pada diri dan kembali kepada perpecahan. Meninggalkan semangat menyatu padukan, memilih jalan persengketaan. Kita lupa 446 tahun itu kita diikat dengan roh dan semangat keagamaan. Kita lupa 446 tahun itu 7 keturunan. Yang kita terjajah adalah kerana kesilapan kita sendiri di bawah sistem divide and rule. Dan juga kita lupa pada waktu itu kita tidak kenal siapa musuh dan siapa kawan. Dalam sejarah, antara lain, sebelum pilihan raya 2014, saya ketua penerangan parti. Saya tidak berada dalam jemaah menteri, tapi cuba ingat balik suasana di waktu itu. Suasana di waktu menjelang pilihan raya 2014, kita merasa kita tak boleh kalah. Kita rasa
kata kita tak boleh kalah walaupun kita berada di ambang kekalahan. Sebelum 2014, kalau dalam bahagian kita di Ketereh, kita lihat sokongan rakyat meningkat di akar umbi. Lagilah kuat, kita tidak menyangka di nasional kita boleh kalah. Waktu nasional menang, Ketereh menang tipis ataupun kalah. Pilihan raya lepas, waktu kita dapat dukungan rakyat yang kuat, sudah tentu kita tak terasa dan tak tahu, tak menyangka kita bakal kalah. Malah terdengar di telinga saya di peringkat pusat mendambakan menang 2/3. Kita dibisikkan dengan siulan-siulan lagu-lagu politik yang enak, bahawasanya rakyat masih bersama kita. Kita akan menang 2/3. Dan waktu itu kalau siapa menegur kita, dia dipecat. Kalau ada yang disuruh mundurkan diri, kita pertahankan. Kalau ada yang tak selari dengan kita, kita dipecat, minta dipecat. Dan saya mengaku sayalah antara orangnya juga yang menyokong perbuatan sedemikian untuk memecat orang-orang yang tidak sehaluan dengan jemaah besar. Kononnya kerana kita ingin mendapat 2/3. Kononnya kerana kita kuat. Dan benar kita kuat. Sumber ada dengan kita. Dana politik ada dengan kita. Aparat kerajaan ada dengan kita. Pegawai kerajaan kononnya dengan kita. Kuasa berada dalam tangan kita. Tetapi kita memilih untuk berpecah, bukan mencari kekuatan dengan berpadu. UMNO ke lain, PAS ke lain, PKR ke lain, Amanah ke lain, Bersatu ke lain. Di saat rasa kuat, rasa tak kalah, tiba-tiba pilihan raya 14, kita telah lalui satu episod. Kita kalah, dan kita kalah dengan agak teruk dalam sejarah pilihan raya kita. Peristiwa pertama, ingatlah kembali, renung-renungkan peristiwa sebelum kalah, waktu rasa tak boleh kalah, dan apa rasa setelah kita kalah. Yang kedua, parti PAS. PAS merasakan UMNO sudah lemah. PAS merasakan mereka boleh mufarakah daripada parti apa dipanggil tiga tu? PH, sebelum pada PH. Sebelum Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. PAS keluar. Tapi keluar tak mahu bergabung dengan UMNO. Dalam satu mesyuarat, kami buat satu rumusan, bawa pada pucuk pimpinan, agar dimulakan dengan Selangor dan Kelantan, UMNO dan PAS bergabung. Kalau pun tak mahu buat di negeri lain, agar kita berikan Kelantan kepada PAS, agar PAS bantu kita tawan Selangor. Ditolak. PAS sendiri pun pilih untuk bersendirian. Ada pula yang kata 3 penjuru akan menjamin PAS boleh tambah kursi dan UMNO boleh tambah kursi. Sekali lagi, kalau dalam UMNO pilih jalan perpecahan, kali ini sahabat kita PAS juga pilih jalan untuk bersendirian. Bertanding hampir 50, 60, 70 kerusi. PAS dapat bertanding di banyak kerusi buat pertama kalinya. Tapi akhirnya PAS hanya menang 18 kerusi. Ke hulu pun tidak, ke hilir pun tidak. Daripada apa? Daripada memilih jalan perpecahan. Ketiga, parti DAP bila melihat orang Melayu berpecah, bila melihat tanda-tanda UMNO menjadi lemah, DAP mengangkat Tun Dr. Mahathir
dengan harapan dapat memecahkan lagi penguasaan dan penyatuan orang Melayu. DAP mencari kayu untuk menumbangkan kayu. Akhirnya berolehlah dia kayu-kayu yang menjadi ulu-ulu kepada mata kapak untuk melemahkan politik orang Melayu dan dominan orang Melayu. Tetapi penyatuan yang sementara antara DAP dan Dr. Mahathir, akhirnya kedua-dua mereka memilih jalan untuk berpecah. Dalam masa 22 bulan, Dr. Mahathir meniupkan suara-suara mahu berpecah dengan DAP, tidak sejalan dengan DAP, juga tidak mahu kepada Anwar Ibrahim. Walhal mereka adalah pemenang. Mereka adalah kerajaan. Mereka adalah orang berkuasa dengan kuat. Tetapi akhirnya Tun Mahathir mewujudkan suasana perpecahan dalam Pakatan Harapan. Dalam sedang kuat. Tapi akhirnya dalam masa 22 bulan, Pakatan Harapan berkecai. Kerana apa Pakatan Harapan berkecai? Kerana memilih jalan perpecahan. Kalau yang pertama tadi UMNO memilih jalan perpecahan, kita tewas. Yang kedua tadi PAS memilih jalan perpecahan, PAS kecundang. Yang ketiga Pakatan Harapan yang memilih jalan perpecahan, juga mereka bertemu dengan kejatuhan dan kehancuran. Yang keempat, dalam pilihan raya negeri Sabah, kita cuba membentuk satu penyatuan. Kita berjanji untuk menamakan seorang ketua menteri, tapi kita tidak melakukannya. Kita menggubal satu manifesto bersama, tapi akhirnya kita gagal melancarkannya. Kita merencanakan satu kempen, tapi akhirnya kita buat hal masing-masing. Kita berunding untuk letak satu lawan satu di semua kerusi, tapi akhirnya kita berebut-rebutan di beberapa kerusi. Kita merancang satu jadual berkempen dan satu pentas untuk pimpinan-pimpinan, tapi akhirnya 3 hari terakhir kita memilih haluan dan jalan masing-masing. Di waktu saya menjadi penyelaras dan koordinator pilihan raya negeri Sabah, saya sudah merasakan kita tidak bergerak sebagai satu saf yang tersusun. Kita mula umpama enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing. Kita bertempur sesama sendiri. Kita meletak calon bebas di kawasan sahabat, dan di kawasan kita, sahabat kita meletak calon bebas. Asalnya UMNO dirunding bertanding 27 kursi. Akhirnya kita bertanding di 42 kursi. Banyak kursi kita bertanding, tetapi sedikit kursi yang kita menang. Kita tidak mahu mengambil ini sebagai iktibar, yakni kegagalan untuk membentuk penyatuan dan kesepaduan akan hanya melemahkan kita. Yang telah melemahkan kita dalam PRU 14, yang telah melemahkan PAS dalam pilihan raya 2014, yang telah melemahkan Pakatan Harapan sewaktu menjadi kerajaan, dan melemahkan kedudukan kita dalam pilihan raya di negeri Sabah. Tak cukup dengan itu. Yang kelima, parti PKR daripada sebuah parti dissident, pemberontak, parti jalanan, akhirnya perlahan-lahan menjadi parti kerajaan, menapak setapak demi setapak menjadi kuat. Walaupun ikon PKR Anwar Ibrahim berada dalam penjara dipimpin oleh saudara Azmin Ali, PKR telah berjaya menjadi sebuah parti yang kuat tanpa Anwar Ibrahim. Sebaliknya, bila Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, mengambil alih jawatan memimpin PKR, maka PKR berpecah.
antara kumpulan Anwar dan kumpulan Azmin? Dan apakah yang telah menimpa PKR yang kuat sewaktu pemimpin dalam penjara telah bertukar menjadi parti yang lemah, sehingga kan Anwar Ibrahim sehingga hari ini masih bermimpi dan berkhayal nak jadi Perdana Menteri. Tak cukup-cukup bilangan kerana partinya sendiri pun telah berpecah dan tidak lagi mendukung perjuangan beliau. Saudara-saudari sekalian, 5 peristiwa ini saya gambarkan buat pertama kali. Bukan kerana apa-apa. Kalau salah tafsiran saya, maka salahlah. Ia adalah kelemahan saya. Tetapi saya menengahkan 5 peristiwa yang kita lalui bersama. Pikir-pikir dan renunglah. Kelemahan yang berlaku di kala anak-anak Adam yang bergaduh. Kelemahan yang berlaku di kalangan masyarakat Arab antara Aus dan Khazraj. Kelemahan yang berlaku di kalangan anak-anak bangsa Melayu ratusan tahun. Kelemahan yang berlaku kepada UMNO yang memerintah 7 dekad akhirnya jatuh. Kelemahan yang berlaku kepada PAS kerana asyik berpecah. Kelemahan yang berlaku kepada PH yang sekejap saja memerintah. Kelemahan yang berlaku terhadap parti PKR, DAP dan sebagainya. Semuanya berpuncakan pada satu perkara, yaitu bila kita memilih jalan perpecahan. Al-Quran tidak menipu. Al-Quran telah menyatakan, kalau kita berbantah-bantah, nescaya kita akan hilang kekuatan. Maka sekarang ini ada orang bertanya, Anwar Musa ini perlu bersatukah? Anwar Musa ini selayaknya jadi Setiausaha Agung Bersatu. Malah ada yang mengusulkan agar saya dipecat daripada parti. Saya ingin mencabar mereka-mereka itu yang belum kenal perjuangan saya, yang telah menjadi UMNO nombor 000124 daripada 3,4 juta ahli. Saya ahli UMNO yang ke-124 yang bersama menghidupkan semula UMNO sewaktu UMNO diharamkan. Rekod saya juga, saya tidak taksub kepada individu. Saya pernah meninggalkan Tengku Razali apabila dia meninggalkan parti. Saya saja satu-satunya anggota Kabinet Mahathir yang hari ini tidak bersama Dr. Mahathir, walaupun rakan kabinet saya yang lain mengikuti Dr. Mahathir. Walaupun saya tidak mungkin boleh melupakan jasa Dr. Mahathir, tetapi saya tidak taksub kepada individu. Rekod ahli nombor 124 menjadi ahli UMNO seumur hidup sejak tahun 1978 hingga kemari. Kalah berkali-kali, menang berkali-kali, berada dalam jemaah menteri dan di luar menteri, pernah ada pangkat, pernah duduk tanpa sebarang pangkat. Namun rekod saya, mudah-mudahan hingga ke akhir hayat, saya tetap memperjuangkan dan mendukung perjuangan UMNO sampai ke penghujung nyawa saya. Tapi itu tidak bermakna saya akan menjadi pemimpin yang terhege-hege untuk mendapat apa juga jawatan dalam politik. Saya bukan orang yang akan berebut-rebut untuk mendapatkan apa-apa kedudukan. Malah saya seharusnya bersyukur Allah SWT telah memberikan lebih daripada yang selayaknya kepada saya. Menteri sudah, ketua bahagian sudah, menteri kampung sudah, menteri bandar sudah, di atas sudah, di bawah sudah, menang sudah, kalah sudah. Apa lagi ya Anwar Musa mau? Cuma satu perkara, jangan mencabar kewibawaan saya tentang kesetiaan saya kepada parti. Belum tentu orang lain yang mencabar saya punya rekod yang lebih baik dalam kesetiaan kepada saya. Saya diuji berbagai-bagai, dituduh, difitnah, SPRM, LSDN, didada media, nak dihalau negeri, nak dibuang negeri. Apa yang saya tidak lalui? Saudara-saudarilah yang menjadi saksi. Bagaimana pejabat UMNO kita di Pasir Tumbuh dibakar.
kerana kita mendukung UMNO. Tuan-tuan pemimpin cawangan menjadi saksi. Waktu kita mula nak mengedarkan borang UMNO baru, najis pun orang bungkus borang-borang yang kita edarkan. Kita hidup bangunkan bahagian kita daripada keahlian kosong. Kita bina menapak satu persatu. Bahagian kita adalah kubu kuat PAS satu ketika. Sewaktu kita bernama Nilam Puri, inilah tempat kelahiran tokoh-tokoh politik PAS. Asri Haji Muda, Dato' Ishak Lutfi, Dato' Wan Hashim dan sebagainya. Kawasan kita ini dulu bukan kubu UMNO, malah Dun Kadok sampai sekarang belum pernah dapat kita tawan. Tetapi bahagian kita sekarang ini adalah antara tunggak UMNO di Kelantan dan dalam negara kita. Ini semua tidak datang dengan sendiri. Kalau tidak ada kecekalan, kalau tidak ada kesetiaan kepada parti, kalau tidak ada keikhlasan dalam perjuangan. Sebab itu bila kita berjuang dalam UMNO, yang penting kita kena sentiasa memperbaharui dan memperingatkan, adakah kita berada pada landasan agama? Adakah kita berada pada landasan memperjuangkan suara rakyat? Suara rakyat bukan hanya soal KWSP. Suara rakyat bukan hanya soal moratorium. Banyak lagi perkara lain soal rakyat. Soal gelandangan, gelandangan itu Melayu. Soal penjajah, penjajah itu Melayu. Gelandangan tak ada akaun moratorium. Dia tak ada KWSP. Penjajah tak ada moratorium. Dia tidak ada KWSP. Petani nelayan tidak ada KWSP. Peneroka Felda, orang-orang miskin, miskin-miskin bandar, penghuni-penghuni rumah-rumah PPR, anak-anak kita yang berada di universiti, para mahasiswa, dia tidak ada moratorium, dia tidak ada KWSP. Tapi jangan salah tafsir. Saya menyokong gesaan kita soal moratorium dan KWSP. Kita berusaha sedaya mungkin, tapi tak boleh dua perkara ini nak dijadikan satu alasan dan sebab untuk kita nak berpecah belah. Terus perjuangkan moratorium, terus perjuangkan KWSP, tetapi kuasa di tangan. Jangan kokok berderai-derai, ekor bergeluman dengan tahi. Jangan jadi kejar-kejar tak dapat, jangan jadi kendong jatuh berciciran. Kuasa yang kita terlepas nak mendapatkan balik adalah dengan keringat dan air mata. Bagaimana kita bermusyawarah dan berunding daripada di lembah Kelang naik ke bukit di Janda Baik. Daripada berunding hanya sesama UMNO, kita duduk dengan PAS berbincang bagaimana untuk kita menjatuhkan DAP, bagaimana kita nak menamatkan pemerintahan Pakatan Harapan, sehingga kita membuat ketetapan, ketepikan sentimen lama, ketepikan pergaduhan lama, ketepikan kita tidak pernah minta pun jawatan Perdana Menteri untuk diberikan kepada parti kita. Atas nama Muafakat Nasional, UMNO dan PAS berada 43 kursi campur 18. Antara yang paling besar dalam gagasan nak membentuk kerajaan Perikatan Nasional. UMNO dan PAS bukan saja tak minta jawatan Perdana Menteri, malah Presiden PAS dan Presiden UMNO membuat kenyataan bahawasanya tak perlu dia berada dalam kabinet sekalipun. Maka apakah yang mendorong kita pada ketika itu? Ialah kita nak memperkasakan penyatuan. Daripada berpecah, kalau kita dulu jatuh kerana berpecah, maka penawar yang akan mengembalikan kekuatan kita tidak ada dua, tidak ada tiga. Jawapannya hanya satu. Kalau kita jatuh kerana berpecah, kita akan hanya bangkit kalau kita bersatu padu. Langkah pertama kita ambil, ketepikan sentimen kemarahan kita pada PAS. Di Kelantan tak boleh terima, di Terengganu tak boleh terima, pemimpin nasional pun banyak yang tak boleh terima. Bukan dulu, sampai ke hari ini masih terdengar lagi suara tidak boleh menerima PAS. Tapi majoriti kita membuat ketetapan,
UMNO dan PAS perlu bergabung. Bukan untuk UMNO, bukan untuk PAS, tetapi ini kerana dua parti yang mendokong roh dan semangat perjuangan yang sama. Ketepikan perbezaan, ambil persamaan. Dan setelah kita bentuk Muafakat Nasional, saya menjelajah segenap pelosok negara. Saya menjadi urusia berbelas-belas pilihan raya kecil. Saya menjadi pengarah pilihan raya, menjadi penyelia pilihan raya dan berbagai-bagai. Ke hulu ke hilir, siang dan malam bersama dengan PAS. Bukan semuanya lendik, bukan semuanya mudah, bukan semuanya makan siku, bukan semuanya tak sensitif. Tetapi ketepikan perkara-perkara kecil. UMNO dan PAS sesungguhnya tak mampu untuk berpecah lagi kalau kita sayang pada perjuangan agama, bangsa dan negara. Saya tahu ada pemimpin-pemimpin kanan membawa usul tendang PAS. Saya tahu ada sahabat-sahabat yang memberikan ultimatum kepada PAS, nak MN ke nak PN. Itu bukan cara dan itu bukan gayanya kita nak membentuk kekuatan. Sesagung PAS menghubungi saya, menyebut rasa terkecil hati mereka dengan macam ultimatum yang disebutkan oleh kita. Adat bersahabat, bahasa dijaga, tutur kata kena jaga. Kalau kita lunak berbahasa, tutur kata dijaga. Kalau kita mesra, kita akrab. Bukan bermakna saya pro PAS. Saya akui, saya dengan Yang Berhormat Datuk Taqiyuddin Hassan mempunyai working chemistry yang baik. Bukan saja kerana kita sama Kelantan, bukan saja kerana sama-sama mengendalikan bola sepak dulu, tetapi kerana sama-sama berpegang pada prinsip mendokong apa yang diperintahkan oleh ketua yang melantik kita. Saya dilantik oleh Datuk Seri Zahid Ahmad Hamidi. Ada orang kata saya mendahului presiden. Sebut dengan saya satu perkara yang saya mendahului presiden. Sebut dengan saya satu perkara yang saya katakan bukan keputusan parti. Cuma bezanya kadang-kala benda diputuskan oleh parti, semua berdiam tak nak bercakap. Bila Sesat Agung sebut, orang kata saya lah yang mendahului presiden. Sebagai contoh, bila saya bercakap tentang Grand Coalition, saya nak jelaskan pada hari ini, buat pertama kali saya terbuka. Isu Grand Coalition diputuskan bersama oleh UMNO dan PAS dalam mesyuarat jawatan kuasa pemandu, bukan sekali, bukan dua kali. Iaitu untuk Semenanjung, kita kena kuatkan politik di bawah dokongan Muafakat Nasional. Dan Muafakat Nasional itu harus didokongi dulu oleh UMNO dan PAS. Dan selepas itu, oleh kerana UMNO tak nak masuk Perikatan Nasional, kita yang putuskan jemput bersatu masuk dalam Muafakat Nasional. Saya tukang draft surat, Presiden tukang sign. Saya yang bawa surat kepada Haji Hadi. Kita menjemput kerana keputusan parti waktu itu tak cukup dengan UMNO dan PAS. Kita mesti gabungkan ketiga-tiga parti. Untuk Semenanjung, MN. Untuk Sarawak diputuskan kita menyokong mendokong bekas anggota Barisan Nasional GPS. Untuk Sarawak kita kata buat satu lagi gabungan namanya dulu GBS ditukar kepada GRS. Gabungan GRS, GPS dan MN asalnya membentuk Grand Design. Ini bukan idea Anwar Musa. Idea ini bukan baru. Ahli biro politik tahu, ahli jawatan kuasa Muafakat Nasional tahu. Tapi bila saya sebut, kononnya saya mendahului. Masalah kita sekarang ini banyak kita perbincangkan, kadang-kadang tak sampai ke akar umbi. Di atas kita bawa satu rentak, di bawah kita bawa satu rentak yang lain. Ini yang menjadikan masalah. Sekarang saya tak tahu rentak mana yang betul. Saya nak sebut 5 perkara, 5 prinsip yang telah menjadi keputusan parti. Dan saya pegang sehingga ke hari ini selagi parti tidak mengubahnya.
Walau apa orang nak kata pada saya pegang, saya ada bukti, saya ada minit, saya ada rakan-rakan yang lain yang jujur, yang boleh mengesahkan. Datuk Alwi adalah juga ahli Majlis Tertinggi. Yang pertama, UMNO bersetuju bersama PAS dan bergabung membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Keputusan parti atau keputusan individu? Datuk Alwi ada. Parti memutuskan. Setelah kita berbincang dengan PAS, 2 kali perbincangan besar. Waktu mula-mula nak sign, sokong Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Bila Mahathir refuse, UMNO dan PAS berbincang lagi sekali, ambil keputusan sokong Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Yang pertama pun kita sign hitam putih SD. Yang kedua pun kita sign hitam putih SD, iaitu UMNO dan PAS beri sokongan untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Keputusan kita. Kalau kita tak putuskan, tak jadi Kerajaan Perikatan Nasional. Maka itu adalah keputusan parti selagi ianya tidak diubah. Yang kedua, UMNO bersetuju dan bersukarela menandatangani SD menyokong Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Juga keputusan parti hitam putih. Kalau tak silap saya, daripada 43 ahli parlimen UMNO, 42 sign, seorang saya tak pasti. Ya, biar saya sebut terus terang perkara ini. Nothing to hide. Not against anyone, but facts must be told without fear or favor. It's time to tell the truth. It's time to share the truth and nothing but the truth. Selagi ini tak diubah, saya pegang kejap. Dan SD saya sendiri, mewakili tuan-tuan sebagai ahli Parlimen Ketereh, masih sah memberi dokumen dan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Yang ketiga, UMNO bersetuju dan diulang berulang kali. Yang terakhir adalah pada bulan Oktober, mesyuarat MKT yang terkini, dan belum ada mesyuarat MKT selepas daripada itu, yang kenyataan akhbar dikeluarkan oleh Presiden bahawasanya UMNO bersetuju mempertahankan prinsip tiada kerjasama dengan DAP. No DAP, no Anwar. Sehingga ke hari ini keputusan itu belum diubah. Setelah itu mesyuarat perwakilan bagian kita pada hari ini, kita membawa usul menyokong apa yang parti telah putuskan. Bukan yang Anwar Musa cakap, ini yang parti putuskan secara resmi, berminit, berfakta. No Anwar, no DAP. Saya sekali ini, dalam persidangan belanjawan UMNO, Anwar dan DAP cuba menolak bajet dan terpaksa mengundi 29 kali. Dia kalah kali pertama, dia kata tak apa, peringkat jawatan kuasa ada banyak kali lagi, dia akan kalahkan UMNO. Undi Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi kesemua ahli parlimen kita pegang kepada keputusan parti. 29 kali mengundi untuk lawan DAP dan Anwar Ibrahim. Kita mengalahkan mereka 29-0 kerana kita beristiqamah kepada keputusan parti. Dan itulah keputusan yang kita akan terus pertahankan. Walaupun sehari dua baru ini ada terdengar suara-suara lain. Tak mengapa nak bawa suara lain, tapi jangan menyalahkan kami yang mempertahankan keputusan parti. Kalau anda nak bawa benda lain pada keputusan parti, itu hak anda. Tapi orang macam saya kena pegang keputusan parti. Selagi parti tidak mengubah. Setakat hari ini keputusan parti, no Anwar, no DAP.
Tapi kalau nak jadi terbalik, kita yang mempertahankan keputusan parti dilihat sebagai kruk. Orang yang cuba-cuba nak bawa benda lain, itu pula nak dipandang hero. Itu tidak mengapa. Saya akan tetap pertahankan keputusan yang telah dibuat oleh Majlis Tertinggi, dan saya percaya Ketereh tetap mendukung keputusan Majlis Tertinggi. Betul tak? Yang keempat, UMNO telah bersetuju dan Majlis Tertinggi telah bersetuju untuk terus menyokong kerajaan ini, kerajaan yang kita buat. Kerajaan yang dinamakan Kerajaan Perikatan Nasional, yang kita duduk di dalamnya, yang kita siang malam bekerja atas namanya. Soal gelandangan, soal orang miskin, soal bandar, soal pothole, soal apa saja di bawah Kementerian Wilayah, kita buat atas nama Kerajaan Perikatan Nasional. Yang jaga sumber asli. Yang jaga air, daripada pas air. Yang jaga luar bandar. Kita bekerja atas spirit collective responsibility. Bolehkah saya jadi menteri untuk saya nak bertelagah dengan Perdana Menteri? Sekarang ini kerana ada anggota parti berada dalam kerajaan, ada pula yang di luar kerajaan menghina kita yang ada dalam kerajaan. Kononnya, kita ini ambil pendirian baik dengan PBBM kerana nak jaga jawatan kita. Tuan-tuan, saya bukan 2 hari jadi menteri. Saya bukan tak pernah tak jadi menteri. Lepas jadi menteri 10 tahun, saya tak jadi menteri 20 tahun. Bukan soal jawatan ini yang besar. Soalnya kena betul. Kalau dah jadi kerajaan, buat perangai sebagai kerajaan. Buat kerja untuk rakyat. Kalau dari kerajaan pun nak bertekak lagi, dari kerajaan nak bergaduh lagi, dari kerajaan nak bubuk satu sama lain lagi, dari kerajaan nak celupa hari-hari cabar satu sama lain, tak pula cabar DAP, tak pula cabar Anwar Ibrahim, hari-hari cabar sama-sama Kerajaan Perikatan Nasional. Orang lain silakan, tapi tidak saya. Sebagai orang yang lama jadi menteri, saya respect prinsipal collective responsibility. Saya respect konsep ketua kerajaan, ketua parti yang kita menganggotainya kena ada decorum yang betul. Bukan tak boleh tegur ada cara. Bukan tak boleh berbeza pendapat ada cara. Bukan tak pernah tegur, bukan tak pernah berbeza pendapat, tetapi kerajaan ini, kerajaan yang kita bina ini harus dijaga agar integritinya sentiasa baik, solidaritinya baik, agar kerajaan ini, Kerajaan Perikatan Nasional ini, rakyat nak tengok biarlah lebih baik daripada PH. Dulu PH bergaduh sama sendiri, Perikatan Nasional tak perlulah bergaduh sama sendiri. PH dulu janji banyak tapi tak buat. Perikatan Nasional tak berjanji pun kenalah buat kalau nak rakyat sayang pada kita. Ada pula orang kata keluar daripada Perikatan Nasional. Okeylah, nak suruh keluar besok pun boleh, tapi saya nak tanyalah, keluar tu nak pergi ke mana? Keluar nak jadi pembangkang ke? Keluar nak join DAP ke? Keluar nak combine dengan Anwar Ibrahim ke? Kalau itu jalan nak keluar, ayo kita bincang dulu. Nak bincang di mana? Kita bincang di tempat yang sesuai. Bukan dalam Facebook, bukan dalam WhatsApp group. Parti boleh buat apa saja keputusan, tapi bincang biar bertepat. Sesama ahli Majlis Tertinggi, berapa kali nama saya dibedal oleh sama-sama ahli Majlis Tertinggi. Sampai hari ini saya pilih untuk tidak menjawab. Sebab bukan kelasnya kita duduk dalam MKT, duduk bedal sama sendiri. Cara orang lain saya tak tahu, tapi bukan cara saya. Tapi saya bukan pondan. Saya bukan pondan politik. Tengok rekod saya. Tengok rekod saya kalau bab bergaduh dengan berlawan ni, boleh tahan juga. Mahathir pernah saya lawan, Tunku Ni Aziz pernah saya lawan, Tengku Zali pun saya pernah lawan. Nah, yang lain-lain tak nak sebutlah, sensitif. Tapi kalau nak tengok rekod berlawan, Anwar Musa ni boleh sangat berlawannya.
Kalau banyak-banyak jual, memanglah saya tak berapa suka membeli. Sebab saya nak beli, saya beli bertempat dia. Kalau jual di tepi jalan, tak payahlah beli. Kalau kita tak sampai supermarket, kita belilah. Budaya ke arah perpecahan. Kalau kita dalam rumah tangga kita tak boleh tunjukkan keharmonian, jangan fikir orang luar percaya kita boleh menguruskan negara ini. Betul tidak? Kalau orang tengok kita ni kaki berebut, kita ni kaki balon orang, betul, berani, bagus, saya sokong. Ada orang kata, kita mesti berani, betul. Berani ni banyak. Berani terjun pun ada juga. Berani merompak, berani menyamun, berani langgar undang-undang. Berani kena bertempat. Dalam politik, kena ada kebijaksanaan. Kalau kerana berani yang kita lakukan benda salah, negara merana. Banyak sebelum pada ini, kalangan kita cukup berani buat macam-macam. Tak takut. Dengan Tuhan kita tak takut. Dengan rakyat kita tak takut. Kita jadi terlebih berani. Tetapi, apakah keberanian kita membawa kepada kebaikan? Maka lebih baik saya mengalah sedikit-sedikit. Tidak mengapa. But don't ever try to take me for granted. As far as politics is concerned, I'm man on my own. I have my own principle. And when come to the time, I will stand by my principle. Yang kelima, parti putuskan. Kalau nak sokong, sokong en blok. Sekarang ini sokong Kerajaan Perikatan Nasional, sokong en blok. En blok, ENBLOC. Maksud en blok, sokong bersekali. Jangan 4-5 orang ke sana, 4-5 orang ke sini. Itu perkara yang saya mahu sahkan sebagai keputusan parti yang UMNO bahagian kita akan pertahankan. Kemudian saya nak sebut pula, kalau tadi 5 perkara yang parti pernah putuskan. Sekarang saya nak sebut 5 perkara yang parti tak pernah putuskan. 5 perkara ni parti tak pernah putuskan. Jangan nak memandai-mandai. Yang pertama, memberikan sokongan dalam apa jua bentuk kepada Anwar Ibrahim, baik bertulis atau lainnya. Parti tak pernah bincang, parti tak pernah beri restu, parti tak pernah lulus memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Setakat yang saya ingat, kalau saya ni tak kena penyakit demensia ke, tak kena penyakit Alzheimer ke, yang jenis lupa-lupa ingat. Baik dalam biro politik, baik dalam pengurusan, baik MKT, baik Perhimpunan Agong, parti belum pernah membuat keputusan memberikan apa-apa sokongan dalam apa-apa bentuk kepada Anwar Ibrahim ataupun DAP. Seluruh negara dengar ucapan saya. Dan saya pegang kepada itu. Sebab parti tak putuskan. Yang kedua, parti setakat ini tidak pernah putuskan untuk berunding dengan DAP. Kita dapat berita, tak pernah dilaporkan pada MT. Ada orang yang cuba-cuba pergi berunding dengan DAP. Tidak salah pada saya, tak salah. Boleh buat. Tapi jangan buat diam-diam. Be transparent. Inform the party. Tak boleh inform MKT, inform pengurusan. Tak boleh inform pengurusan, inform biro politik. Supaya tidak ada dusta antara kita. Tidak ada papat di luar, rencong di dalam. Walaupun kalau tanya saya pribadi dengan DAP, tak payah buka sebarang perundingan. DAP kekal, ketereh, tolak sampai bila-bila. Tapi kalau parti nak putuskan, kalau rasa DAP itu lebih baik pada PAS, silakan. Kalau rasa DAP itu lebih baik pada PBBM, silakan. Tapi ambil tanggungjawab kalau rakyat dan umat Melayu, umat Islam menolak kita dalam pilihan raya 15, sila ambil tanggungjawab. Jangan jadi macam lepas-lepas, kita dah jatuh. Sekarang ini pun tak ada siapa pun yang ambil tanggungjawab. Semua ada, termasuk saya, all players. All
players yang buat all the decision dulu, semua masih aktif. Tak ambil tanggungjawab. Dah kalah. Kalau nak bekerja sama dengan DAP, ada yang kata ada suara grassroots. Saya nak tanya, grassroots mana yang tak kita baik dengan DAP? Beritahu saya, grassroots mana? Oh, dia sebut grassroots ni suara ketua-ketua bahagian. Anwar Musa ketua bahagian, ini bukan grassroots tau. Ada lagi, ni pucuk. Dato' Najib, ketua bahagian Pekan, itu bukan grassroots. Dato' Zahid, ketua bahagian Dato', itu bukan grassroots. Tajuddin, itu ketua bahagian apa? Pasir Salak, itu bukan grassroots. Jangan lupa. Grassroots ni akar, dia bawah lagi. Kalau suara Anwar Musa seorang tak bentang turun tengah macam hari ni kepada bawah, dan biar bawah terima ke tidak apa yang saya cakap, itu belum suara grassroots. Itu suara saya, ketua bahagian. Ketua bahagian orang besar. Itu bukan suara grassroots. Dan ingat satu perkara, dalam politik bukan yang penting hanya grassroots. Grassroots peringkat parti. Peringkat parti, Ketere, ahli UMNO 13,000 saja. Pengundi Ketere berapa ramai? Rakyat Ketere berapa ramai? Lebih kurang 65,000. Ahli UMNO termasuk tak boleh mengundi baru ada 13,000. Yang 50,000 lagi tak masuk dalam grassroots, tapi dia rakyat, dia pengundi. Nasihat saya, jangan terlalu lalai dengan kononnya suara grassroots. Pertama, suara grassroots yang tak dibawa ke grassroots. Yang kedua, suara grassroots belum lagi suara majoriti. Tolong dengar suara rakyat hati nurani orang Melayu, pengundi-pengundi di luar sana. Saya tak nak mengata kepada bahagian lain. Kita tengok dalam bahagian kita, ahli UMNO 13,000. Berapa undi Barisan Nasional dapat pilihan raya lepas? Kita dapat 25,000. PAS dapat 20,000. Bersatu dapat 5,000 lebih, 6,000. Ahli 13,000. Undi kita 25,000. Bermakna 12,000 lagi yang menyokong kita. Bukan hanya grassroots kita yang menyokong kita, orang yang bukan pun menjadi ahli parti kita. Bapa dia sokong kita. Dah kita mencuru, kita molek, kita tak pelak, kita tak tepuh dinding, kita tentu kalu. Saya sebut ini secara terang sebab terwujud trend yang cuba diada-adakan dan orang halalkan cara atas alasan grassroots. Jangan lupa suara rakyat. Jangan lupa suara pengundi. Apalagi rakyat dan pengundi di kawasan-kawasan yang menang. Sebab ada grassroots yang memang dah garanti tak menang. Kita ada 191 bahagian. Yang menang 55 bahagian. Yang lain-lain belum menang. Kita nak cari jalan untuk menangkan. Untuk nak menang, pengalaman kita yang pernah menang, tak menang kalau kita hanya harap pada ahli-ahli kita. Kita kena membawa suara rakyat, suara pengundi, suara orang Melayu, suara umat Islam. Saya yakin orang Melayu dah muak. Dia tak nak tengok parti yang suka bergaduh, suka berebut-rebut, tapi membela rakyat tak sampai ke mana. Rakyat sudah muak dengan perebutan-perebutan. Itu 5 perkara. Saya kata parti yang tak pernah parti luluskan berunding dengan DAP. Yang ketiga, untuk menolak PAS atau nak tolak PPBM, dan barangkali kalau nak bergerak secara solo, apalagi kalau nak gabung dengan DAP, juga parti tak pernah putuskan. Ni ada orang bercakap nak tolak PAS.
Ada juga pemimpin bercakap, nak tolak PBBM. Bolehlah, pendapat, okey. Tapi saya nak jelaskan, parti tidak pernah putuskan sama ada menolak PAS atau menolak PPBM, apalagi kalau nak bergerak solo. Yang keempat, ada orang kata, Anwar Musa buat apa jadi Sersah Agung MN? Tak daftar pun MN. Kenapa MN tak daftar? Bila MN nak daftar? Saya nak sebutkan hari ini. Oleh kerana nampaknya macam samar, kabur. Saya nak jelaskan. Parti tidak pernah buat keputusan termasuk dalam mesyuarat yang terbaru. Presiden mengarahkan Tok Mak Hassan dan ahli-ahli jawatan kuasa rundingan MN supaya UMNO membawa gagasan dalam mesyuarat. Apa tu? Perunding untuk mencadangkan supaya MN tidak didaftarkan. Kenapa nak bersembunyi? Beritahu, jangan orang keliru. Ada kata MN tak daftar sebab nama MN sudah ada nama parti lain. Ada yang kata nak daftar kerana perlembagaan tak pernah siap. Ada kata tak nak daftar ni kerana ada yang tak nak jadi ahli. Saya nak jelaskan. Setakat rekod yang ada pada saya, minit yang ada pada saya, kita telah buat keputusan MN tidak akan didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Dia akan kekal sebagai satu wadah yang mendukung gerakan penyatuan ummah yang tidak eksklusif hanya kepada UMNO dan PAS, malah terbuka kepada penglibatan parti-parti orang Melayu dan Islam yang lain, hatta badan-badan NGO yang mendukung spirit yang sama, iaitu menggerakkan penyatuan dan kesatuan ummah tanpa didaftarkan. Saya dah siapkan logo, saya dah siapkan perlembagaan draft, dah serah pun pada bosses, perlembagaan dah siap, draft logo dah siap, tapi tak sempat, tak pernah dibentangkan lagi setakat ini, kerana setakat ini keputusan peringkat jawatan kuasa pemandu yang dipengusikan oleh Datuk Tuan Ibrahim dan Datuk Mak Hassan membuat keputusan dan bersetuju MN tak perlu didaftarkan sebagai sebuah parti politik. Jelas? Ini fakta.